Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai satu topik yang saya kira pada pandangan saya adalah sesuatu yang dekat dengan diri kita semua. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Siti Nurbaila binti Muhammad Yusof. Saya pensyarah di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan daripada program kaunseling. Okay, tajuk yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian pada hari ini adalah I love myself. Okay. Kenapa saya kata tadi sesuatu yang dekat dengan diri kita? Kerana saya pasti setiap dari kita akan menyayangi, memahami, berempati dengan diri kita sendiri. Jadi mari kita teroka apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan I love myself. Dalam perkongsian saya pada hari ini, maklumat-maklumat yang saya peroleh ini sebenarnya boleh didapati dari internet dan slide saya ini dalam bahasa Inggeris, tapi saya akan saya akan kupas di dalam bahasa Malaysia. Okey, pertamanya saya nak bertanya pada saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, apa sebenarnya yang difahami oleh tuan-tuan dan puan-puan mengenai I love myself. What is meant by I love myself? Okay. Kita tanya diri kita. Ini berkaitan diri kita sendiri. Kita jangan tengok diri orang lain. Kita tanya diri kita, apa yang dimaksudkan dengan I love myself. Saya sayang diri saya. Okay? Jadi kalau dekat sini yang saya tuliskan di slide ni, to love yourself means to accept yourself as who you are. Okay? And to come to terms with those aspects of yourself that you cannot change. Okay, maksudnya sini kita menerima seadanya siapa diri kita, sama ada kita ni seperti yang kita tahu manusia ni adalah tidak sempurna. Setiap dari kita ada kelemahan, ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing. Jadi kita menerima keadaan tentang diri kita seadanya. Okay? So daripada love myself ni sebenarnya ia membawa konotasi maksud iaitu mempunyai rasa hormat terhadap diri sendiri, iaitu to have self-respect, to have a positive self-image, okay, and unconditional self-acceptance. So apa yang dimaksudkan dengan self-respect ni, rasa hormat terhadap diri ni? Okay, rasa hormat terhadap diri ni sebenarnya apa itu suatu kefahaman, satu rasa hormat kepada diri kita dan juga diri kita sebagai seorang manusia. Jadi kita faham yang manusia itu tidak sempurna, tiada yang sempurna. Jadi kita menerima keadaan ketidaksempurnaan, kelebihan diri kita tu, dan kita menghormati bermaksud kita menerima keupayaan diri kita. Kemudian a positive self image. Apa yang dimaksudkan positive self image ni? Kita mempunyai gambaran tentang diri kita yang positif. Okay? Di mana kita rasa diri kita ni seorang yang bijak, kita rasa diri kita ni seorang yang cantik, kita rasa diri kita ni seorang yang kacak, seorang yang tegas, seorang yang pemurah, baik hati. Itu adalah gambaran-gambaran positif yang
positif diri kita. Okay? Dan kemudian unconditional self acceptance ni maksudnya kita menerima keupayaan, kelemahan, kelebihan diri kita ni seadanya. Okay, kita tahu yang kita ada kelemahan, kita tahu yang kita ada kelebihan dan kita menggunakan keupayaan diri kita tu seadanya. Kita tak ada kita tidak contohnya tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Kadang-kadang kita selalu dalam situasi keadaan sekarang macam ni, kita tengok kenapa orang tu boleh buat macam tu, kenapa orang tu boleh jadi macam tu. Jadi kita rasa macam kita nak buat macam tu tapi mungkin kita tak mampu. Jadi kita ada limitasi tertentu. Jadi itu yang kita kena faham tentang keadaan kekangan diri kita. Maksudnya kita menerima diri kita tanpa diri kita seadanya. Okay. So kemudian kita selain daripada itu bila kita sebut tentang I love myself ni, dia berkait tentang rasa sayang kita terhadap diri kita. Okay, biasanya kita selalu ungkapkan yang kita sayang pada orang lain, pada anak kita, pada kawan-kawan kita, pada pasangan kita, I love you. Tapi adakah kita mengungkapkan rasa sayang, rasa kasih kita tu pada diri kita? Macam pelik je bunyi kan? Tapi sebenarnya to say that I love myself, it is important for us. Okay? So self-love ni sebenarnya sangat memberi impak yang tinggi kepada kesejahteraan seseorang individu. Kenapa? Kerana kita memberi penegasan, satu validation kepada diri kita yang ini yang kita tahu tentang diri kita. Okay. Selain daripada itu, maksud self-love ataupun mean that I love myself ni juga bermakna kita menyayangi, mengambil berat tentang diri kita. Means taking care of your own needs and not sacrificing your well-being to please others. Kita menjaga kebajikan tentang diri kita. Kita tahu saya boleh buat setakat ini saja dan saya tak paksa diri saya buat sesuatu tu kerana untuk memenuhi keperluan kehendak orang lain. So diri kita ni sentiasa akan berada dalam perhubungan dengan orang lain, sama ada perhubungan kita dengan pasangan kita, perhubungan kita dengan keluarga, perhubungan kita individu sebagai seorang pekerja, kita individu sebagai seorang majikan, ketua, anak buah. Okay? So itu perkaitan ataupun perhubungan kita dengan orang lain. Jadi selain daripada itu, self-love means not settling for less than you deserve. Maksudnya kat sini kita membuat sesuatu perkara tu berdasarkan kemampuan kita. Yang mana yang kita rasa perlu, yang mana kita rasa kita mampu buat mengikut keupayaan diri kita. Okay? Kemudian dalam kita menyayangi, dalam kita mencintai diri kita, memahami diri kita, self-care adalah satu terma yang sangat berkait rapat dengan self-love. Okay? So apa yang dimaksudkan dengan self-care ni sebenarnya ya? Okay, self-care ni apa-apa aktiviti yang kita buat untuk menjaga kesihatan diri kita. Okay, kesihatan diri ni tidak hanya tertumpu kepada kesihatan fizikal saja. Okay, sekarang ni kesihatan mental, okay,
sangat-sangat penting dan kritikal dalam keadaan pandemik COVID-19 ni. Kemudian kesihatan emosi, ya, emosi, kemudian kesihatan mental, fizikal dan emosi. Okay. Dan kadang-kadang dalam kita menjaga diri kita ni, mungkin kita terlepas pandang, kita rasa kita dah menjaga tentang kesihatan fizikal kita, tapi kita lupa tentang kesihatan mental, tentang kesejahteraan emosi kita. Okay. So perkara tentang penjagaan diri ni adalah luas, ya, tidak hanya tertumpu kepada kesihatan fizikal saja. Okay. Good self-care is key to improve mood and reduce anxiety. Jadi penjagaan diri ni sangat penting kerana ia dapat membantu kita untuk mempertingkatkan, memperbaiki tahap emosi, ya, tahap kesejahteraan mental kita. Okay, jadi maksudnya dekat sini kalau kita rasa tertekan, kita rasa resah, gelisah, kita perlu mencari sesuatu untuk membantu kita mengurangkan tekanan tersebut. Sebagai contoh, mungkin kita boleh berkongsi apa yang kita fikirkan, sebab kadang-kadang apa yang kita fikirkan tu hanyalah berada dalam fikiran kita. Jadi kalau kita berkongsi, kita luahkan dengan seseorang, ia dapat membantu mengurangkan apa yang kita fikir, apa yang kita rasa. Okay? So itu adalah penjagaan diri. Kemudian dalam self-love juga, okay, dalam kita mencintai, menyayangi diri kita, ada juga satu istilah yang dikatakan compassion. Okay? Compassion. What is compassion? Recognize the suffering of others and then take action to help. Okay. Kadang-kadang dalam kita menyayangi, memahami diri kita ni, kita juga akan turut merasai bila ada orang lain berada dalam kesusahan, bila orang lain berada dalam memerlukan bantuan. Okay? So kita perasaan tu adalah normal, di mana kita berasa simpati, empati tentang kesukaran, keresahan orang lain. Namun begitu adalah bagus juga untuk kita terapkan pada diri kita, iaitu self compassion. Maknanya kita memahami, kita empati dengan diri kita. Bila kita rasa bila kita rasa kita tertekan ataupun kita rasa sakit, kita buat sesuatu untuk mengurangkan rasa sakit tu. Contoh kalau kita sakit kepala, apa kita buat? Kita makan ubat, ambil Panadol. Tapi kalau kita sakit emosi, maksudnya kita rasa emosi kita tak tenteram, kita rasa nak marah, kita rasa resah. So apa kita kena buat? Jadi kita meluahkan ataupun berkongsi dengan orang lain. So compassion ni kita merasai, bersimpati dengan apa yang orang lain lalui, harungi, kesusahan, kesukaran tu, ya. Okay. Kemudian bila kita ini berkait dengan apa yang kita rasa sayangi tentang diri kita dan juga dengan orang lain, ya. Jadi bila kita rasa diri kita menyayangi diri kita dan juga orang lain, adakah kita kata compassion means love? Okay? Adakah bila kita simpati melihat kesusahan orang lain itu
disamakan dengan kita menyayangi, mencintai orang tu. Okay. So ada perbezaan dekat sini ya, difference between love and compassion, whereby love is a deep feeling of affection and attachment. Cinta, kasih sayang tu adalah satu perasaan yang mendalam dan selalunya dia dari sudut hati yang mempunyai rasa mendalam terhadap seseorang. Okay. Namun begitu, compassion is a sympathetic pity and concern for the suffering or misfortune of others. Compassion ni kita suatu perasaan yang kita perasaan simpati, perasaan kasihan kepada seseorang tu. Jadi kita maksudnya dekat sini cinta ni adalah istimewa untuk seseorang yang istimewa dalam kehidupan kita. Tapi compassion ni kita boleh katakan kita rasa simpati, kasihan dengan orang tu dan kita rasa ingin membantu orang tu. Okay. Okay, love and compassion are two positive feelings that help to make world a better place. Jadi dengan adanya perasaan cinta, kasih sayang dan compassion ni adalah perasaan yang positif yang dapat membantu kita untuk menjadikan kehidupan kita ni lebih baik, lebih bahagia. Jadi kita kita menyayangi diri kita, kita juga menyayangi diri orang lain. Dalam pada kita menyayangi diri orang lain adalah baik juga kita menyayangi diri kita. Okay? Jadi dalam kita menyayangi diri kita ni, sebagaimana kita menyayangi insan-insan lain yang ada dalam hidup kita, kita menyayangi diri kita. Jadi kenapa pentingnya self love ni ya? Okay, self love and compassion are key for mental health and well-being. Jadi mencintai diri kita, menyayangi, memahami dan dalam masa yang sama kita memahami, bersimpati dengan orang lain merupakan satu tahap, satu keadaan yang boleh membantu meningkatkan kesejahteraan mental dan juga kesejahteraan diri kita, dapat mengekang diri kita dari menghadapi depression, anxiety. Dalam keadaan sekarang ni semua orang berada dalam keadaan yang mungkin tertekan. Jadi bagaimana seseorang itu untuk mengatasi tekanan kehidupan yang kita lalui dalam keadaan pandemik tahun 2020 ni berbeza antara satu sama lain. So setiap dari kita ni melihat satu situasi dalam kehidupan kita, apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni mungkin berbeza-beza, mungkin sama. Jadi perbezaan dan persamaan itu bergantung kepada keupayaan diri kita masing-masing. Okay? Kemudian self-care, kenapa self-love ini penting? Okay? Seperti yang saya kongsikan tadi, self-care dan compassion ni sangat diperlukan oleh semua daripada kita. Kerana kita ni berusaha dalam kehidupan kita seharian. Okay? Kita ni menjalankan tugas dan tanggungjawab kita sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Tugas dan tanggungjawab kita sebagai seorang individu, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, sebagai seorang pekerja ataupun sebagai seorang majikan ataupun ketua. Okay, so dalam diri kita ni kita ada pelbagai peranan.
Okay? Dan peranan-peranan yang kita pegang, yang kita bawa ni menuntutkan kita membuat satu usaha yang gigih. Kita nak memenuhi ekspektasi jangkaan-jangkaan dari semua orang. Okay? Kalau kita sebagai seorang isteri, kita nak memenuhi jangkaan dalam keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Begitu juga kalau diri kita sebagai seorang pekerja, kita nak memenuhi jangkaan menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang pekerja yang baik. Okay? So jadi perkara-perkara ni, peranan-peranan, tugas dan tanggungjawab yang kita jalankan ni sebenarnya memberi tekanan kepada diri kita. Jadi self-love ni penting untuk kita menjadi benteng untuk kita terus berada dalam keadaan yang rasional. Kerana apa? Kerana kalau ikutkan kita mesti nak menunjukkan, kita nak menunjukkan yang kita ni seorang isteri yang bagus dengan menjalankan tanggungjawab tugas-tugas macam ni. Tapi sebenarnya kita ada kekangan kita sendiri. Mungkin kita tak dapat nak jalankan semua tu, tapi kita kena buat juga. At the end, bila kita buat, kita rasa tertekan. Dan bila kita rasa tertekan, ia akan mewujudkan self-criticism dalam diri kita. Kritik diri dalam diri kita ni. Mulalah kita akan rasa kenapa aku tak boleh buat, kenapa orang lain boleh buat, kenapa. Jadi self-criticism ni sangat ada baik, ada buruknya. Okay? Yang baiknya kita boleh menjadikan self-criticism ni, kita melihat dari sudut positif, memberi satu motivasi untuk kita memperbaiki keupayaan kita. Tapi jika terlalu melampau, kita ada self-criticism dalam diri kita, yang akan membuatkan kita rasa risau, kita rasa cemas tentang diri kita. Dan membuatkan kita tertanya-tanya, kenapa aku ni tak boleh buat macam ni. Okay? So itu akan menggoyahkan motivasi dan kesejahteraan diri kita. Okay? So bila kita kata perlu ke kita menyayangi diri kita? Okay? Tak cukupkah kalau orang lain kita dapatkan kasih sayang, cinta, sayang ni daripada orang lain? Is self-love good or bad? Jadi kalau perlu kita ni sayang diri kita, setakat mana, sejauh mana kita perlu menyayangi diri kita. So rasa sayang, rasa empathy, rasa compassion pada diri sendiri ni adalah sesuatu yang sangat bagus sebenarnya. Okay? It's compassion for self because you are a person too. Maksudnya kita memahami, bersimpati dengan diri kita kerana kita ni seorang manusia. Kita tak memaksa diri kita membuat sesuatu yang di luar batasan kita. Jadi bila kita nak buat sesuatu yang di luar dari batasan kita tu, berkemungkinan kita akan mencedera ataupun menyusahkan diri kita. Ada orang yang macam ni, dia sanggup buat apa saja untuk dapatkan sesuatu dan dia tak kisah. Dia mungkin berkorban diri dia. Okay? So kita kena berhati-hati dalam keadaan macam ni. So it's giving yourself more than you ask of others. Jadi kita dengan rasa cinta, rasa sayang pada diri kita ni, kita memberi sesuatu, kita mengiktiraf diri kita, kita menyayangi diri kita lebih daripada orang lain menyayangi diri kita. Kerana apa? Contoh kita menyayangi pasangan kita, kita menyayangi anak kita, kita tak tahu adakah anak kita ni akan menyayangi kita seperti kita menyayangi mereka.
mungkin ya, okay, mungkin tidak, mungkin kita kita sayang mereka, tapi at the end, di akhir nanti dalam kehidupan ni mereka akan pergi juga dari diri kita. Jadi kita yang keseorangan. Okay. So bila sesuatu tu berada depan mata kita, kita rasa seronok, kita rasa gembira. Tapi bila sesuatu tu tidak tiada di depan mata kita, jadi kita rasa tak tentu arah, kita rasa risau, kita rasa semua. Tapi sebenarnya itu adalah merisaukan diri kita. Okay? So dengan self-love yang baik ni, yang berpada-pada ni, it is satisfying your own emotional needs. Memenuhi kepuasan, keupayaan, kepuasan diri kita lah. Kita rasa kita sayang diri kita, kita faham diri kita kan. So that you do not have to cling desperately to others to get them met. So kita perlu orang lain, tapi kita tidak terlalu bergantung dengan orang lain. Contohnya kalau orang tu, kita sayang orang tu, tapi orang tu dah tak sayang kat kita contohnya. Tapi kita redha, kita rela sebab kita tahu kita sayang diri kita, kita tahu keupayaan diri kita. So sayang kepada diri itu lebih boleh dikatakan lebih lah daripada menyayangi orang lain. Okay. So bila dikatakan sayang diri kita sendiri ini, adakah sama dengan satu istilah yang selalu kita dengar, narcissistic? Love myself, is it equals to narcissistic? Okay, mari kita tengok. Betul ke tak betul? Kalau kita terlalu sayang, kita own ourselves, adakah kita ni narcissistic? Okay? Okay, narcissistic, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan narcissistic ni. Narcissistic is one of the several types of personality disorder. Okay, ini macam mana kita nak tahu personality disorder ni, hanya boleh dijalankan satu pemeriksaan oleh psikiatris yang professional psikiatris lah. Okay. So narcissistic ni adalah mental condition which people have an inflated sense of their own importance. Orang ataupun individu yang mempunyai rasa tentang diri dia je yang penting, yang berkeperluan, okay? A deep need for excessive attention, perlukan perhatian yang lebih, okay? And admiration, trouble relationship and lack of empathy for others. Dia maksudnya kat sini semuanya adalah tentang diri dia. Kalau dia nak buat apa-apa pun, dia akan melihat tentang diri dia saja. Kalau dia cakap, dia rasa diri dia ada betul, dia rasa diri dia sajalah yang bagus. Okay? So individu ataupun orang yang seperti ini mempunyai masalah, akan mempunyai isu ataupun masalah lah dalam perhubungan dia. Kerana apa? Kerana dia hanya melihat tentang diri dia saja. Dia tak ada perasaan compassion dekat situ. Merasai, okay, menerima orang lain. Contohnya kalau dalam perbincangan ataupun dalam perdebatan ke apa ke, kita terbuka untuk menerima kritikan, pandangan daripada orang lain, dan itu tidak memberi satu perasaan yang negatif pada kita, kerana kita tahu itu adalah perbincangan ataupun satu kritik yang mungkin kita boleh ambil untuk
penambahbaikan, tapi tidak bagi orang yang narcissistic ni. Dia rasa apa yang dia cakap, apa yang dia buat, apa yang dia lontarkan tu semuanya betul. Dan orang-orang seperti ini sentiasa memburu untuk mendapatkan perhatian daripada orang lain. Okay, so adakah sama self-love ni ataupun I love myself ni dengan narcissistic? So kalau kita tengok balik semula tadi, kalau kita lihat dalam self-love ni ada self-care, dalam self-love ni ada compassion. Jadi bila kita tahu keupayaan, kelebihan diri kita, tapi dalam masa yang sama kita berempati, kita memahami keadaan orang lain. Ataupun maksudnya kita membuka ruang untuk menerima komen, kritikan daripada orang lain. Sebab kita tahu kalau contohnya orang tu komen tentang diri kita, oh macam tu rupanya. So kita terima keadaan tu kerana kita tahu oh itu mungkin kelemahan diri kita. Jadi ambil peluang tu untuk memperbaiki supaya kita dapat menjalankan ataupun membuat satu tugasan tu dengan lebih baik di masa hadapan. Sebab tu tadi awal-awal tadi saya kongsikan dalam self-love ni ada self-respect, ada positive self-image, kemudian ada apa tadi unconditional positive acceptance, self-acceptance. Jadi bila kita berada dengan perhubungan bersama dengan orang lain, so kita ada batasan, kita ada limitasi ataupun kita tahu keupayaan diri kita. Okay? Baik, kemudian dalam kita menyayangi, memahami tentang diri kita ni, I love myself ni, so how do you show your self-love? Macam mana kita nak tunjukkan yang kita ni sayang, faham tentang, faham diri kita. Okay. So self-love ni is an action. Self-love ni is an action. Ada kita menyayangi diri kita ni, kita memahami diri kita ni adalah satu tindak tanduk, satu perbuatan. Okay, ia bukan kita rasa sahaja. Kita sayang, saya sayang diri saya, tapi macam mana? Okay. So bila kita sebut ia adalah an action, adalah satu tingkah laku, jadi ia boleh menjadi become mindful. Kita aware, kita faham, kita sedar yang kita ni seorang yang macam ni, macam saya kata tadi, kita faham diri kita sebagai macam ni. Saya seorang yang garang, tapi sebenarnya saya okey je, saya baik je. So people who have more self-love tend to know what they think. Bila kita menyayangi diri kita, kita tahu apa yang kita fikirkan, kita tahu apa yang kita rasa, kita tahu apa yang kita nak. Jadi bila kita tahu apa yang kita rasa, kita tahu apa yang kita nak, ia akan membantu kita menguruskan kesejahteraan emosi, kesejahteraan mental kita. Kerana kita tahu bila kita rasa tertekan, bila kita rasa marah, kita buat apa. Bila kita rasa sedih, kita buat apa. Yang kedua, act on what you need rather than what you want. Okay. Self-love ni kita buat apa yang kita perlu, bukan apa yang kita nak. Contoh macam tadi, kita nak memenuhi, kita nak buat tu sebab kita nak orang nampak kita ni bagus. Kita nak buat tu sebab kita nak orang tahu kita ni seorang yang cekap contohnya. Tapi bila kita contohnya kita buat benda tu, tapi buat berdasarkan
keupayaan kita setakat mana yang kita mampu. Jadi maksudnya dekat sini setiap dari kita ni perlu memahami, mengetahui peranan-peranan kita tadi. Sebab dalam diri kita ni, keadaan diri kita ni, kita ada pegang pelbagai peranan. Contohnya kalau kita sebagai ketua, kita faham tentang keperluan, keadaan pekerja-pekerja di bawah kita. Jadi kadang-kadang mungkin kita bagi satu tugasan, satu kerja tu berdasarkan keupayaan pekerja-pekerja tersebut. Ada had, ada caranya. Okay? Kemudian practice good self-care. Self-love ni juga bermaksud practice good self-care. Tadilah yang saya nyatakan tadi. Penjagaan diri yang penting. So penjagaan diri macam saya katakan tadi bukan hanya penjagaan pada fizikal sahaja. Ia melibatkan emosi, mental juga. Okay? Badan sihat, tubuh badan sihat, tak ada sakit apa semua, tapi dalaman emosi, mental kita tak terurus, okay? tak stabil, emosi tak stabil. Jadi itu tak bagus jugalah, ya. Kemudian set boundaries. Bila kita menyayangi diri kita ni, kita tahu mana batasan kita, setakat mana yang mampu kita buat, apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Itu kita perlu tahu. Kerana kalau tak, kita nak buat apa yang kita rasa boleh, tapi sebenarnya kita tak boleh. Jadi kita memaksa diri kita untuk buat benda tu. Jadi bila tak boleh buat, jadi kita paksa juga, dia akan memberi satu tekanan pada diri kita. And then protect yourself. Dalam kita menyayangi diri kita ni, kita melindungi sebenarnya diri kita. Kerana apa? Melindungi tu kita yang tahu, balik semula tadi, kita yang tahu keupayaan diri kita. Orang lain tengok kita macam ni, tapi sebenarnya mereka hanya melihat dari sudut luaran saja, sedikit saja tentang diri kita. So, kita yang lebih mengetahui tentang diri kita. Jadi kita tahu keupayaan, kelebihan, kekurangan diri kita. Jadi orang lain mungkin tidak mampu untuk melindungi diri kita, kerana dia tak tahu nak mungkin dia tahu, especially ke pasangan kita lah, tapi itu pun juga secara subjektif. Mungkin mungkin pasangan kita tu mengetahui separuh saja apa yang kita tahu tentang sepenuhnya diri kita. Dan itu yang perlu kita lindungi diri kita dengan kita mengetahui apa yang kita perlu buat, apa yang kita tak perlu buat, tak patut buat, apa yang kita mampu, apa yang kita tak mampu. Kemudian forgive yourself. Dalam kita menyayangi, menjalani kehidupan diri kita dengan pelbagai jenis, pelbagai bentuk peranan, tugas dan tanggungjawab ni, sudah tentu kita akan melakukan kesilapan, melakukan kesalahan. Tapi sebenarnya dalam kita membuat sesuatu yang kadang-kadang kita rasa betul tapi sebenarnya tak betul, kita membuat kesilapan tu sebenarnya memberi satu pengalaman untuk kita memperbaiki diri kita. Jadi kalau kita buat sesuatu tu salah, kita mengaku dan kita memaafkan diri kita. Patutnya aku tak boleh buat dah macam ni. Aku tak patut bercakap macam tu tadi. Aku tak patut ambil tindakan macam tu. Jadi kadang-kadang bila kita buat sesuatu tindakan tu tanpa kita berfikir terlebih dahulu, ataupun kita membuat satu tindakan tu berdasarkan mengikut emosi, mengikut kita rasa
emosi tu bermaksud untuk memenuhi apa tu, keperluan kita lah. Kita tak, bila kita cakap, bila kita buat tu kita tak fikir pun tingkah laku kita tu adakah um, baik, adakah uh, tidak mengguris hati orang lain. Masa tu kalau ikut emosi memang tak fikir dah, kan? Okay. And then live intentionally. Kita hidup ni perlulah ada matlamat, ada niat, kan? Niat kita untuk apa? Niat kita kerana apa? Dan macam mana cara untuk kita memenuhi kehidupan-kehidupan, kehendak-kehendak, keperluan dalam kehidupan kita tu. Okay, so ada objektif, ada matlamat, sama juga dalam tugasan kerja kita sebagai seorang pekerja. Ada KPI, ada tugas dan tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Okay. Okay, dalam kita menyayangi diri kita ni, setakat mana kita sayang diri kita ni, pernah tak kita tanya, how can I always be myself? Kadang-kadang bila kita nak bila kita nak bila kita dah tahu tentang keupayaan, kelebihan, kelemahan diri kita ni, macam mana kita nak seimbangkan, macam mana kita nak membuatkan yang kita ni menerima, memahami diri kita. Inilah saya. Inilah kalau saya tak boleh buat tu, itulah, setakat tu sajalah. Okay? So terimalah. Maksudnya macam mana kita nak faham tentang keadaan tu. Okay? So saya kongsikan di sini ada 8 cara bagaimana kita nak jadi diri kita, sebab kadang-kadang kita takut untuk kita menetapkan, set the boundaries, set the limitation of ourselves, kan? Sebab kita selalu je ada konotasi bahawa orang lain boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Itu kadang-kadang yang membuatkan kita jadi tertekan. Okay? Orang lain tu dia boleh buat perfect, pada kita perfect lah, bagus macam tu, kenapa aku tak boleh buat? Sama je kita, lelaki, perempuan sama perempuan, tapi kenapa dia boleh buat, aku tak boleh buat? Okay, so ada saya kongsikan sini 8 cara untuk always be yourself and live happily. Kita jadi diri kita tu maksudnya kita tahu keupayaan, kelebihan, kekurangan, dan bila kita tahu keupayaan, kelebihan, kekurangan tu, kita sayang, kita faham diri kita. Okay, yang pertama, don't aim to please others. Kita janganlah menyasarkan untuk buat sesuatu tu untuk memenuhi kehendak orang lain, kan? Memang betul dalam kehidupan kita ada KPI sebagai seorang isteri, KPI sebagai seorang suami, KPI sebagai seorang anak, KPI sebagai seorang pekerja, ketua, semua tu. Tapi kita ada, kita buat tu bukan untuk maksudnya nak please others. Okay? Don't worry about how others view you. Kita tak boleh nak kawal bagaimana orang melihat, menilai diri kita. Okay? Kita tak boleh nak kawal. Kita jangan risau bagaimana orang melihat diri kita. Mungkin ini macam seolah-olah senang apa yang saya katakan ni. Contohnya, kalau kita tak boleh buat yang tu, kita takut nak cakap, saya tak boleh buat macam ni sebab nanti orang ni kata, alah benda kecil macam tu pun tak boleh nak buat. Betul. Tapi kalau maksudnya kita semua ataupun diri kita ni memahami dan tahu tentang keupayaan diri kita, that's it. Itulah, setakat itu je lah. Setakat itulah yang saya mampu buat. Jadi kalau orang tu pula dia faham yang ini adalah kemampuan kita, jadinya dia tidak akan memberi satu penilaian kepada
kepada kita. So maksudnya kita ni kena sama-sama saling memahami memahami diri kita lah. Dan bila kita memahami diri kita, kita memahami orang lain sebenarnya. Okay, learn more about yourself daripada pengalaman-pengalaman yang kita lalui dalam kehidupan kita. Kita buat salah, kita buat benda yang baik, kita mengakui kesilapan kita. Ada hari yang kita bagus. Jadi kita tahu keupayaan, kelemahan diri kita. Kalau kita mengetahui, kita tahu diri kita ni ada kelemahan macam ni, macam mana cara nak atasinya? Jangan kita jadikan kelemahan kita tu menjatuhkan, macam mana nak cakap ya, melemahkan motivasi diri kita. Jadikan ia satu motivasi yang positif yang kita cuba untuk pertingkatkan dari masa ke semasa. Kadang-kadang dalam kehidupan kita seharian ni, kita tak tahu keupayaan diri kita macam mana sehinggalah kita melalui satu-satu situasi tu. Sebab tu dalam saya tak ingat dalam surah mana, Allah SWT memberi dugaan dan ujian kepada umat, kepada hamba-hambanya tu berdasarkan keupayaan dan keupayaan mereka masing-masing lah. Jadi maksudnya dekat situ kita kita tahu apa yang boleh kita buat, apa yang kita tak boleh buat. Appreciate who you are, hargai diri kita ni, siapa kita, sebab kita tahu siapa kita, kita faham siapa kita. Okay? Be confident who you are. Bila kita tahu keupayaan, kelebihan diri kita ni, kita akan rasa yakin, kita akan rasa seronok dengan diri kita sebab kita tahu memang itu kelemahan saya akui, tapi saya sebenarnya macam ni, saya boleh, saya faham. Okay? And then forgive yourself. Ini perlu sentiasa ada dalam kehidupan kita lah. Sebab kita ni manusia yang lemah, yang tidak sempurna. Kita melakukan kesilapan. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak memaafkan, contohnya lah kan, kita macam kita kata, ya aku tak boleh lah buat, tak patut buat macam tu, ataupun macam kita rasa macam aku tak maafkan dia dengan apa yang dia dah buat pada aku tu. Sebenarnya kita memberi satu tekanan pada diri kita, sebab apa-apa yang berlaku di luar sana tu ada yang boleh kita kawal dan ada yang boleh yang kita tak boleh kawal. Okay? So bila kita membuat kesilapan, mengetahui sesuatu yang di luar kemampuan kita, kita menerima seadanya diri kita. Okay? Stop being negative about yourself. Sebab tu tadi dalam self love tu ada self respect, positive self image. Kita melihat gambaran diri kita ni macam mana. Jangan kita fikir sebab kadang-kadang bila kita buat sesuatu, kita lalui pengalaman tu, mungkin gagal contohnya. Itu jangan kita justifikasikan itu sesuatu yang negatif. Tengok dari sudut positif. Kemudian find a hobby that you love. Cari satu perkara, satu hobi yang kita suka. Kalau suka melukis, melukis. Kalau suka suka berkebun. Okay, so setiap dari kita ada hobi kita sendiri. Okay. Daripada apa yang saya kongsikan tadi ya, mengenai I love myself,
apa yang saya sayang tentang diri saya. Dalam saya sayang diri saya, there is a self respect, ada rasa hormat pada diri, kemudian ada self care of ourselves, ya. So apa yang boleh saya simpulkan daripada apa yang saya kongsikan tadi adalah ia berkenaan tentang diri kita. Jadi kita kita mampu, kita suka menyayangi orang lain, tapi dalam masa yang sama kita perlu menyayangi, mencintai, memahami diri kita. So it is not your job to be everything to everyone. So kita tak boleh nak jadi sebaik ataupun semuanya untuk semua orang tu. Maksudnya kita tak mampu nak memenuhi keperluan semua orang tu. Kerana kadang-kala kita perlu faham yang kita ada keupayaan kita. Dan hanya kita saja yang tahu keupayaan diri kita ni setakat mana. Okay? You were born to be real, not to be perfect. Kita lahir untuk menjadi seorang insan, seorang individu yang memberi hikmat, memberi bakti kepada orang lain dan juga diri kita. Tapi dalam kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab tu, kadang-kadang kita juga ada kekurangan kita. So jadi ada juga perkara yang kita tak mampu nak buat berdasarkan keupayaan diri kita. When you love yourself, you glow from the inside. Jadi bila kita nampak bunyinya klise kan, bila kita sayang diri kita, faham diri kita, kita akan menyerlah dengan apa yang kita bawa tentang diri kita. Sebab apa? Kita tahu, kita faham diri kita ni. Okay? The relationship with yourself is the most important one. Okay? Kalau kita sayang orang, satu hari nanti mungkin orang tu akan meninggalkan kita, mungkin orang tu ataupun kalau kita ada hubungan dengan orang lain, orang tu tak sepenuhnya memahami diri kita. Jadi hanya kita yang faham diri kita. Kita tahu apa yang kita boleh buat, kita tahu apa yang kita tak patut buat. Okay? Self-care is not optional. Jadi dalam kita menyayangi, memahami diri kita ni, menjaga diri tu, menjaga diri kita sendiri ni adalah sangat penting. Jadi orang lain boleh, mungkinlah pasangan kita, anak-anak kita boleh jaga kita, tapi dalaman diri kita ni, bila kita sedih, bila kita marah, bila kita sedih, mungkin tak ada siapa yang faham, mungkin tak ada siapa yang tahu. Jadi kita kena tahu cara untuk menguruskan, macam saya kata tadi, emosi, mental kita, fizikal tu kita boleh nampak, kita boleh bersenam, kita boleh membuat aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan metabolisme, contohnya kan, berdiet, menjaga makan, itu untuk penjagaan diri secara fizikal kita. Tapi dalaman kita, emosi kita, kita kena ambil tahu dan jaga. Everything about you is just wonderful. Jadi kita kena ingat buruk baik kita, itulah diri kita. So apa yang ada tentang diri kita ni sebenarnya itulah diri kita, keistimewaan diri kita. Okay, so semua orang ni ada keistimewaan, keupayaan diri mereka sendiri. Okay, saya nak kongsikan sebelum saya akhiri sesi ini, macam mana cara kita nak menyayangi, menjaga diri kita. Ya. Yang pertama mungkin kita boleh tengok dari sudut fizikal. Okay, macam mana kita nak
meningkatkan kesejahteraan fizikal, saya rasa semua orang dah tahu. Kita boleh bersenam. Kalau yang perempuan, wanita, kita suka pergi spa kan, buat facial, kemudian pergi massage, kemudian pergi shopping. Okay, so itu yang fizikal lah. Kemudian selain daripada fizikal, kita boleh buat memberi perkhidmatan, memberi sumbangan. Okay? Sumbangan ni bukan hanya dari segi wang ringgit, tapi kadang-kadang act of kindness juga. Kita senyum, yang paling mudah kita senyum dekat orang kan, senyum itu satu sedekah. Kita senyum tak perlu bayar, orang tu nak balas senyum kat kita ke tak balas, nak balas ke tak balas ke tak apa, janji kita senyum. Okay? Kemudian kita keluar memberi, contohnya kita memberi perkhidmatan, contohnya kalau macam saya sebagai kaunselor, kita buat perkhidmatan sesi kaunseling untuk siapa-siapa di luar sana, okay? Mendengar, even kita kalau bukan kaunselor pun, kalau tuan-tuan dan puan-puan sebagai seorang individu, kita meminjamkan telinga kita ni kepada orang-orang, tak kira lah siapa-siapa, rakan kita ke yang memerlukan bantuan. Maksudnya kita ni menjadi tempat untuk mereka meluahkan perasaan. Kemudian mendengar dengan dan juga memahami, sudah menunjukkan yang kita faham ataupun kita menghargai diri kita. Receiving gifts, kita treat yourself by purchasing things that makes you happy. Macam mana kita nak reward diri kita, itulah setiap bulan dapat gaji, ada portion untuk diri kita sendiri. Kemudian contohnya beli tudung ke, beli baju ke kan. Quality time. Okay. Dalam kita menyayangi diri kita juga, kita allocate masa untuk diri kita sendiri. Contoh, macam saya kata tadi, kita ni memegang pelbagai peranan. Peranan sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, isteri, semua tu. Jadi itu menuntut kita meluangkan masa untuk mereka-mereka ni. Tapi kita tak meluangkan masa untuk diri kita. Jadi spending time alone, hobi, sebab tu tadi kata create hobi. Hobi ni memberi ruang untuk diri kita menjadi diri kita, siapa kita, memberi masa untuk diri kita. Okay? Kemudian word of affirmation, cakap pada diri kita, bagi encouragement pada diri kita, positive self talk. Siti Nurbaila, kau ni sebenarnya ataupun kau macam ni. Tapi terpulanglah pada masing-masing macam mana cara kita nak buat self talk dengan diri kita. Ataupun kita ada yang suka menulis kan, tulis dalam diary, tak nak cakap tapi kita tulis. Tulis diary tu bagus sebenarnya untuk kita meluahkan apa yang kita rasa. Okay? Saya rasa itu saja dari saya untuk sesi pada hari ini. Saya harapkan apa yang saya kongsikan ini sedikit sebanyak dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian untuk memberi ruang dan peluang untuk diri kita berkembang, berterusan menjadi seorang yang lebih baik di masa-masa akan datang. Okay? Kesejahteraan diri kita sendiri ni adalah penting dan hanya kita sahaja yang mengetahui sejauh mana keupayaan, kebolehan diri kita. Jadi kitalah yang
sepatutnya yang tahu bagaimana cara untuk menguruskan dan menyayangi diri kita. Saya rasa itu saja dari saya sekalian. Saya kembalikan kepada pihak Serakom untuk seterusnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.